Okey, kita masuk kepada siri homolog alkana. Alkana adalah merupakan hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu mempunyai ikatan kovalent tunggal di antara atom karbon dengan karbonnya. Contohnya seperti di bawah, C adalah 1. Bila C adalah 1, jadi ikatan kovalentnya adalah dengan 4 hidrogen. Contoh lain, C-nya adalah 3. Ikatan kovalent tunggal terbentuk di antara atom C dan juga atom hidrogen. Alkana. Formula AMP bagi alkana boleh diwakilkan oleh formula CnH2n tambah 2. N bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. N ni boleh juga kamu katakan dia adalah jumlah atom karbon. Nama semua alkana berakhir dengan ana. Contoh formula molekul. Contohnya 4 karbon. Jadi formula molekulnya akan menjadi C4H10, iaitu C4H2 darab 4 8 tambah 2. Jadi C4H10. Kalau 6 karbon menjadi C6H14. Alkana. Alkana, ikatan dalam molekul alkana ialah ikatan kovalent tunggal. Oleh itu, alkana adalah sejenis hidrokarbon tepu. Karbon adalah kumpulan 14. Susunan elektronnya adalah 2, 4. Oleh itu, dia perlu kongsi dengan 4 elektron untuk mencapai apa kita sebut dulu, oktet. Formula AMP bagi alkana adalah CnH2n tambah 2. Seterusnya, untuk membina formula struktur bagi alkana, kamu boleh ikut langkah-langkah ini. Contoh. Jika kita ketahui formula molekulnya C3H8. Jadi untuk membina formula struktur, yang pertama kamu lukiskan dulu ada berapa karbon? 3. 1, 2, 3. Yang kedua, lukiskan ikatan kovalent tunggal di antara atom-atom karbon. Yang ketiga, lukiskan ikatan kovalent tunggal tambahan pada setiap atom karbon. Itu karbon membentuk 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Akhir sekali, lukiskan atom hidrogen. Penamaan. Nama bagi alkana berakhir dengan ana. Contohnya C1H4. Untuk yang pertama namanya. Sebelum itu kita tengok dulu nama suatu alkin rantai lurus. Nama suatu alkana rantai lurus mengikut penamaan IUPAC. Ini sistem penamaan IUPAC standard. Terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian induk dan bahagian akhiran. Bahagian induk ni ialah bilangan atom karbon. Bahagian akhirnya rumah ana, siri homolog ana, menunjukkan akhiran ana menunjukkan sebatin itu berada di rumah siri homolog alkana. Apabila
kita menamakan alkana, okey, kita mesti ada dua komponen, iaitu nama awalan, itu menunjukkan bilangan atom karbon, dan nama akhiran menunjukkan siri homolog alkana. Okey, contohnya satu karbon dikenali sebagai met, 2 karbon eth, 3 karbon prop, 4 karbon but, 5 karbon penta, 6 karbon dikenali sebagai heksa. Okey. Untuk calon-calon SPM, kamu sepatutnya mengingat 6 karbon yang ni wajib untuk kamu ingat. Okey, contohnya 4 karbon. Namanya yang awalannya akan jadi apa? But. Akhiran jadi ana. Jadi butana. 6 karbon awalannya adalah heksa. Akhirnya adalah ana. Jadi heksana. Okey. Jadi untuk 10 atom karbon untuk 10 atom karbon, kamu sepatutnya mengingatinya. Mesti ingat. Okey. Untuk memudahkan kamu juga boleh menghafal. Apa cara sekalipun kamu mesti hafal. Ini diberi contoh. Mama eat papaya but Papa has hidden orange next door. Kamu juga boleh ikut kesesuaian untuk ingat lagu ataupun apa-apa yang memudahkan kamu untuk mengingat. Okey. Sekarang kita tengok sifat siri homolog. Okey. Tuliskan formula molekul bagi 4 ahli pertama alkana. Okey. Sekarang kita akan tuliskan formula molekul. So dia akan menjadi apa? C1H4. Okey. Nama sini adalah ruangan nama. So namanya adalah apa? Metana. Okey. Untuk lukis formula strukturnya, kita lukis bermula daripada atom karbon dan 4 atom hidrogen. Okey, saya berikan tunjuk contoh untuk yang kedua. C2H 2.2 4 4 5 6. So namanya apa? Etana. So macam mana nak lukis formula struktur? Lukiskan karbon, 2 karbon, dan lukiskan ikatan kovalent tunggal antara karbon dengan karbon. Dan akhirnya atom karbon membina 4 ikatan. Okey, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dan akhir sekali lukiskan atom hidrogen. Okey, seterusnya kamu wajib untuk ingat sehingga sekurang-kurangnya 5 ahli pertama alkena. Sepatutnya kamu boleh menulis formula molekul dan juga formula struktur. Okey, cuba perhatikan keadaan pada suhu bilik bagi alkana. Untuk 5 ahli yang pertama, keadaannya adalah berkeadaan gas. Okey dah. Okey, ni formula dia. Okey, formula struktur. Okey. Seterusnya untuk 10 ahli pertama, sepatutnya kamu mesti tahu menulis. Okey. Tengok sekejap Okey, ni bermula daripada metana, etana, propana, butana. Okey, seterusnya. Okey, yang kelima, yang keenam dan yang ke-7 dan yang ke-8. Okey, untuk ahli pertama hingga kelima, keadaan alkana adalah keadaan untuk alkana untuk 1 hingga 4 karbon berada dalam keadaan gas. Okey, bermula daripada C5, alkana berada dalam keadaan cair. So ahli alkana 1 hingga 4 karbon berada dalam keadaan gas. Dalam keadaan gas apa?
1 hingga 4 karbon. Okey, bila 5 karbon berada dalam keadaan cecair dan seterusnya lah hingga ke 10 karbon. Okey. Okey, sifat fizik alkana. Alkana merupakan sebatian kovalent. Maka semua ahli alkana mempunyai takat lebur, takat didih yang rendah. Kenapa? Kerana cuba kamu lihat di sini contoh molekul metana. Di sini atom karbon dan di tepi-tepinya adalah atom hidrogen. Okey, ini adalah kita bagi sebagai molekul metana. Okey, di antara molekul ni satu molekul. Di antara molekul metana terdapat daya tarikan antara molekul. Faham? Daya tarikan antara molekul. Okey. Daya tarikan antara molekul ini adalah lemah. Okey. Atau kita boleh juga sebut sebagai daya ini adalah daya van der Waals. Ingat daya van der Waals. Okey. Ini adalah atom hidrogen. Di antara atom karbon dan juga atom hidrogen adalah ikatan kovalent. Okey, cuba kita tengok alasan tadi kenapa ahli-ahli alkana mempunyai takat lebur, takat didih yang rendah. Kerana daya tarikan antara molekul sangat lemah. Okey, itu daya apa daya lemah tu? Daya van der Waals. Okey, oleh itu sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul yang lemah ini. Okey, seterusnya sifat alkana seterusnya. Alkana ni tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik. Alkana tidak mengkondensasikan elektrik. Dia wujud sebagai molekul neutral. Okey, molekul neutral. Contohnya CH4. Dia adalah molekul neutral dan tidak mempunyai ion-ion bebas. Maka alkana tidak boleh mengkondensasikan elektrik. Okey, akhir sekali ketumpatan alkana rendah iaitu kurang tumpat daripada air. Okey, jadi dia berada di atas. Okey. Boleh ikut Okey, dan ini adalah dia larut dalam pelarut organik. Okey, yang ini adalah ringkasan bagi sifat fizik alkana, iaitu dari segi takat lebur, takat didih, ketumpatan kurang tumpat daripada air. Okey, yang ketiga adalah kekondensasian elektrik dan yang keempat ialah keterlarutan. Okey, ada 4 sifat fizik alkana. Okey, kamu boleh perhatikan dan baca Okey, kenapa alkana ini tidak boleh mengkondensasikan elektrik? Kenapa? Ini dia sebab tidak mempunyai ion yang bebas bergerak. Takat lebur dan takat didihnya adalah rendah. Kenapa? Kenapa rendah? Ini adalah sebabnya, iaitu alkana ini adalah molekul kovalent tunggal, molekul kovalent tunggal pemulih yang ringkas. Dan dia ini molekul neutral. Daya tarikan antara molekul merupakan daya van der Waals yang lemah. Sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul yang lemah ini. Maka takat lebur dan takat didihnya adalah rendah. Okey. Ini adalah
senarai ahli alkana dengan formula molekul, jisim molar, takat lebur, takat didih. Kalau kamu perhatikan di sini, takat lebur dan takat didihnya akan bertambah apabila atom karbon sini, atom karbon bertambah. Okey, ini adalah keadaan fizik alkana pada keadaan bilik. Okey, 4 ahli pertama berada dalam keadaan gas dan seterusnya berada dalam keadaan cair. Okey. Sifat kimia alkana. Okey, kereaktifan alkana. Alkana ini adalah hidrokarbon tepu. Alkana, ni ejaan bahasa Inggeris Alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dengan karbon. Oleh itu, alkana adalah hidrokarbon yang tidak reaktif secara kimia. Alkana ni juga kurang reaktif berbanding hidrokarbon tak tepu. Okey. Alkana juga tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia. Okey, 2 tindak balas kimia bagi alkana iaitu tindak balas pembakaran, tindak balas penukar gantian. Okey, untuk alkana terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan menghasilkan 2 hasil iaitu karbon dioksida dan air. Contohnya, metana terbakar lengkap dalam oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Okey. Nanti saya tunjukkan macam mana untuk menseimbangkan persamaan. Okey, metana ini adalah etana. Okey, seterusnya propana. Untuk 3 ahli pertama, kamu wajib untuk tahu menulis persamaan kimia. Okey, pembakaran gas asli menghasilkan haba yang digunakan untuk memasak dan menjana elektrik. Okey, so gas memasak di rumah adalah menggunakan metana. Okey, tahukah anda bahawa penguraian bahan organik akan menghasilkan gas metana yang boleh menyebabkan kebakaran di tanah dan kawasan yang berbahaya. Okey, disebabkan oleh penguraian hidupan yang telah mati. Okey. Dalam keadaan kekurangan oksigen, pembakaran akan juga berlaku, tetapi akan menghasilkan karbon monoksida, karbon dan juga air. Okey. Contoh aplikasi alkana dalam kehidupan. Apabila alkana terbakar dalam keadaan kekurangan oksigen, serbuk karbon, mana tadi hasil dia ialah karbon. Serbuk karbon yang halus terbentuk. Serbuk karbon ini digunakan untuk menghasilkan dakwat hitam bercetak dan pengilat kasut hitam. Okey, berikut. Okey, seterusnya tindak balas alkana yang kedua adalah tindak balas penukar gantian alkana. Okey, iaitu apabila campuran alkana dan halogen, contohnya klorin dan bromin, didedahkan kepada cahaya matahari atau boleh kita wakilkan sebagai UV light, iaitu sinaran ultraviolet, sama je lah semua tu. Okey, atom hidrogen dalam molekul alkana akan diganti dengan atom halogen. Okey, contoh tindak balas penukar gantian alkana ini adalah apa?
metana. Okey, cuba perhatikan atom hidrogen. Atom hidrogen, okey, C, kalau kita tengok dalam bentuk formula struktur, H ada 4, tidak balas dengan klorin. Okey, akan menghasilkan dengan syarat ada UV, cahaya matahari, akan menyebabkan atom hidrogen, okey, salah satu atom hidrogen, okey, contohnya di sini, okey, akan diganti dengan atom klorin. Okey, menjadikan dia, ini adalah hasilnya. Okey, so atom hidrogen di sini diganti dengan atom klorin. Okey, dan satu lagi klorin ni akan bergabung dengan hidrogen ni akan membentuk HCl. Okey, berikut Okey. Ni kita namakan sebagai pengklorinan sebab tindak balasnya klorin. Jika tindak balas alkana dengan bromin, okey, nama dia pembrominan. Sama juga seperti pengklorinan tadi, atom hidrogen akan digantikan oleh atom bromin. Okey, bromin. So, menjadikan formulanya CH3, dah berkurang 1, dah masuklah bromin di sini. Dan hasilnya HBr. Okey, berikut Okey. Tindak balas penukar gantian berlaku apabila atom hidrogen daripada alkana diganti dengan atom klorin. Okey, tindak balas penukar gantian ni kalau kamu perhatikan daripada tadi, ni sama contoh seperti tadi. Metana, okey, satu atom hidrogen digantikan oleh atom klorin. Okey, nampak berkurang. So, dan proses ini berterusan daripada sini, gantikan semula pada klorin masuk. Okey, so klorin akan menjadi 2. Cuba perhatikan. Okey, dan dia akan berterusan dari sini akan menjadi sini. So, ni okey, sekarang atom hidrogen nanti akan diganti dengan atom klorin, menjadikan atom klorin jadi 3. Okey, last kali sini akan berterusan, iaitu klorin. Okey, so perhatikan. So, dapatlah ni adalah kita tulis sebagai karbon tetrachlorine rasanya, dan ini digunakan sebagai bahan untuk menyebabkan orang tu pingsan. Okey, boleh Okey, sama juga jika pembrominan, iaitu bromin, okey, akan menggantikan atom hidrogen di sini. Sama seperti tadi. So, step 1, step 2, step 3, step 4. Okey. Untuk pengetahuan kamu, metana dan etana adalah paling banyak terdapat di atmosfera Jupiter. Okey, seterusnya. Okey, apa guna gas metana di rumah? Okey, untuk memasak. Gas memasak. Okey, metana ni adalah satu bahan utama, komponen utama yang ada dalam gas semula jadi. Yang ni diperolehi daripada petroleum. Okey, metana gas ni boleh juga dihasilkan apabila bahan-bahan organik yang terbuang, bahan-bahan organik yang terbuang, dikompos. Dikompos ni mereput dengan tanpa kehadiran oksigen. Okey, jadi sebenarnya
gas metana ni ia akan menyebabkan kebakaran pada tanah gambut dan kawasan yang berpaya. Maksudnya, jika kawasan itu, kalau kamu perhatikan dia terbakar dengan sendiri, mungkin kawasan itu mengandungi banyak gas metana. Okey, itu saja.